Tak boleh solat Allah kata kalau kamu mabuk. Maknanya faham kat situ apa? Kamu kena tinggalkan arak. Mudah tak ketika ni? Mudah sebab dia dah biasa solat. Alamak, rugilah macam ni kalau tak boleh solat. Ni waktu ni wajib ni, dia dah dosa besar ni. Akhirnya apa? Tak boleh. Jadi kalau arak ni menghalang saya, maka saya kena tinggal teruslah. Nampak tak? Hikmah tak Allah bagi pengajaran? Pelan-pelan, nampak? Akhirnya mereka sendiri yang pilih untuk tinggalkanlah sebab kami suka solat. Dulu dia tak faham. Pelan-pelan. Macam itulah cara tarbiyah yang Allah berikan kepada sahabat ni. Kita pun macam itulah juga. Tak boleh paksa terus, tapi pelan-pelan. Ajak dulu, kan? Sampai akhirnya kita nampak dia dah jinak dengan benda ni. Kadang-kadang je dia buat benda lama dia tu. Dia lebih banyak buat benda yang ni. Bukan dia tinggalkan benda lama tu, tapi dia buat kadang-kadang. Sekarang ni kita bagi pilihan. Kamu dah tak boleh buat benda baik ni dah, kalau kamu tak tinggalkan tu. Ketika tu dia buat apa? Alamak, dia dah suka benda ni, akhirnya dia boleh tinggal terus. Macam itulah cara dia. Faham? Jadi itulah cara Allah berikan pada golongan ni. Jadi apa dia punya sebenarnya? Adakah mabuk itu yang masalah? Apa yang masalah kat sini? Apa yang masalah? Ayat selepas tu apa dia? Hatta ta'lamu ma taqulun. Masalah dia kat situ. Kalau lah anak tu tak ada apa-apa masalah, kan? Contohnya tak ada hal sangat ni. Sebab tujuan solat untuk apa? Untuk ingat Allah, untuk faham apa yang dia baca, tujuan solat. Jadi kerana menghalang ni lah, mereka akhirnya arak ni menghalang mereka khusyuk. Mereka tak suka dah, tak boleh. Kami sahabat ni sangat tamak untuk khusyuk. Akhirnya dia akan cari jalan untuk apa saja yang boleh menghalang dia khusyuk, dia akan tinggalkan. Hari ni kita suka tak untuk khusyuk? Ada tak kita tinggalkan apa saja yang menghalang kita untuk khusyuk? Ada tak? Tengok drama lagi. Drama menghalang khusyuk. TV buka lagi. TV menghalang khusyuk. FB sibuk lagi tak? FB semua tu menghalang khusyuk. Pernah tak kita usaha tinggalkan? Samalah tu. Faham tak ni? Itulah dia maksud dia. Ya, pelan-pelan. Dah berapa tahun dah kata pelan-pelan? 10 tahun? Faham tak? Itu kadang-kadang kena fikir sikit. Ada masa kita kena buat keputusan muktamad. Dah lama sangat ni pelan-pelan ni. Macam ni lah, pelan-pelan juga Allah bagi kan. Akhirnya Allah suruh dia buat keputusan muktamad tak? Ya, akhirnya Allah kata, kamu tak boleh lagi dah. Nampak? Akhirnya sahabat terpaksa tak buat keputusan muktamad. Kena buat lah. Kita pun kena buat lah. Oh, rupanya ni halang saya lah. Tengok saya sibuk dengan bisnes apa-apa ni kan. Sebenarnya kalau tak ada pun saya kaya juga, saya okey je. Tapi sibuk, itulah dia. Akhirnya halang dia untuk apa? Banyak hubungan dengan Allah ni. Kan? Jadi, nak pelan-pelan ke nak drastik satu masa kadang-kadang? Dah lama sangat dah. Drastik lah. Macam tu kena buat. Jadi inilah penting tentang makna ni. Faham maksud saya ni? Tapi jangan lepas ni saya rasa macam mabuk lagi, tak boleh faham, tak solat dah. Tak boleh lah. Bukan maksudnya itu. Ini untuk apa? Dalil minum arak haram solat. Tapi kita boleh kiaskan dengan makna dia. Faham? Apa dia punya elemen sebenarnya Allah masukkan? Kamu tak faham apa yang kamu ucap pun. Sebab sangat pentingnya untuk khusyuk solat. Orang yang solat adalah orang yang berjaya ke? Tak. Tak berjaya. Allah kata fawailul lil musallin. Apa dia? Orang yang berjaya ni? Salah faham ni. Salah faham surah apa ni? Salah faham surah Al-Mu'minun kot. Apa maksud sebenar surah Al-Mu'minun? Cuba saya buka surah Al-Mu'minun. Surah 23 ayat 1 hingga 2 kan? Cuba tengok betul-betul surah tu. Dia kata apa? Orang yang solat ni orang yang berjaya ke? Bukan. Orang yang solat ada juga orang yang celaka Apa maksud dia tu? Orang yang berusaha untuk khusyuk dalam solat, itulah orang yang berjaya. Orang yang lalai dalam solat, Allah kata apa? Fawailul lil musallin. Surah Al-Ma'un. Jaga-jaga. Kita kena bimbang ni. Saya solat 5 waktu semua cukup, tapi satu pun tak khusyuk. Selamat dah. Bimbang tu kena bimbang. Sebab ni Allah sebut
So kita perhatikan solat kita. Jadi Allah kata qad aflahal mu'minun. Benar-benar orang yang beriman itu pasti akan berjaya. Siapa, apa dia? Apa ciri-ciri orang beriman? Alladzina hum, ada tak? Alladzina hum yuqimus solat. Tak. Alladzina hum fi maknanya apa? Masa solat tu apa dia? Khashi'un ni isim apa? Isim apa ni? Kena tahu makna tu. Isim apa? Ustazah? Khashi'un? Isim apa? Isim isim fa'il. Apa isim fa'il ni punya faedah? Kalau kita belajar dalam sikit isim fa'il ada faedah. Faedah dia apa? Khashi'un. Dia ada level. Dia ada isim fa'il khashi'un. Kalau dia punya level bawah sikit, dia guna fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' apa? Yakhsha'u, yakhsha'u. Kalau bawah lagi khasha'a. Ada beza kan tiga ni? Khashi'un orang yang memang apa? Kerja dia apa? Khusyuk je. Sentiasa tu. Lebih ni. Yakhsha'u, dia sedang usaha nak khasha'a, sekali khusyuk besok tak dah. Faham? Ni lebih longgar daripada ni lebih longgar daripada ni. Ni paling apa orang kata? Mantap. Sentiasa usaha nak mantapkan ketundukan dia, khusyuk dia kepada Allah. Apa tanda orang tu usaha? Kita kalau usaha nak berjaya, nak mara ke depan, ada datang contohnya orang perobok kita buat apa? Jalan terus, betul tak? Kan kita buang, singkir semua gangguan, betul tak? Singkir tak gangguan semua yang boleh halang matlamat saya. Sekarang ni matlamat kita nak khusyuk, kita pernah tak singkirkan gangguan tu? Ini masalah dia tu. Maknanya kita usaha tak nak dapat khusyuk kalau macam tu? Taklah, sama je. Apa bukti dia? Dia tak pernah pun buat. Layan je juga semua. Semua lagi aktiviti hiburan tu masih lagi diketahui macam biasa je. Kan? Adakah ni orang yang khashi'un? Tak, sebab dia tak pernah usaha pun nak singkirkan hal tersebut. Ini masalah. Saya tak suruh buang TV, radio kat rumah, jangan buang lah. Tapi maksudnya itu yang kita kena buat. Faham tak? Gangguan-gangguan tu. Nafsu, yelah. Itulah, itu semua nafsu lah tu. Disingkirkan semua. Ini adalah orang yang berjaya. Orang yang berjaya. Faham tak? Kenapa? Hijrah. Okeylah pada permulaan hijrah tu. Pada tahap pertama, okey. Hijrah ni dia berlaku sentiasa. Hijrah hissi, hijrah dua jenis kan? Hijrah hissi, hijrah pindah tempat, keadaan, kita tukar suasana. Tu hijrah yang mungkin buat sekali. Buat bila keadaan memerlukan untuk buat. Tapi hijrah yang sentiasa kena buat, hijrah maknawi. Sikap. Iman sentiasa kena baru, kena tambah. Itulah dia. Jadi inilah orang yang berjaya, usaha untuk khusyuk. Gangguan pihak ketiga ke apa ke semua tu. Sebab tu kita, Nabi kata orang yang bijak ni buat apa dia? Orang yang bijaksana ni, min husnil Islam, tanda bagusnya Islam seorang tu apa dia? Min husnil Islam al mar'u tarkuhu ma la yakni min husnil Islam al mar'u tarkuhu ma la yakni. Ni jalan nak khusyuk, jadilah muslim terbaik. Antara tanda kebaikan orang muslim yang sebenarnya adalah apa?
Seseorang itu dia meninggalkan apa yang tak ada faedah. Tak ada faedah. Cerita pasal orang ni punya kehidupan. Nak ambil tahu apa? Kan? Cerita kisah ni, cerita ni. Oh, dia ni benda dah viral contohnya tentang keburukan orang. Kita pula ambil part tu untuk jadi sembangan. Boleh tak? Apa perlunya? Perlu tak? Tak perlu. Kenapa nak sembang juga? Itu masalah dia. Itu jadi mengumpat lah. Dia umpat yang dibolehkan bila dia perlu. Contohnya orang ni tak tahu. Kan? Kita tak nak dia kena kebahayaan orang ni, mudarat dia, jadi kita beritahu. Ini hati-hati, ada pencuri kat sini. Beritahulah. Tapi kalau benda semua orang dah tahu dah ni, nak cerita lagi, tak payah dah. Kan? Lagi-lagi pasal peribadi orang ni semua. Tengoklah. Semua tu kan, scroll je kan hari ni kan. Semua tu. Sebab tu boleh khusyuk tak solat? Boleh khusyuk? Tak boleh, mustahil. Tipulah, tak boleh. Faham? Banyak sangat kan benda tu kan? Banyak sangat ni. Buang semua tu, tinggalkan Quran je dalam handphone. Tapi saya pun ada juga WhatsApp tu. Cuma sebab tu saya kadang-kadang orang mesej saya tak tahulah, tak jawab lambat kadang-kadang. Memang tak tengok. Biarlah tak tengok, saya sentiasa silent handphone. Sentiasa silent, tak ada bunyi handphone saya, memang tak ada. Minta maaf kalau orang call kadang-kadang memanglah miss call banyak kali dah. Sebab silent dia mengajar kadang. Tapi kadang-kadang macam itulah gangguan dia. Dan apa dia? Apa yang tidak berfaedah untuk dia. Faedah dunia, faedah akhirat tak ada. Duit pun tak dapat, dosa pula dapat. Akhirat apa tak lagi. Kan? Kita cerita pasal orang tu, ada duit ke? Tak ada pula. Tak ada faedah apa pun. Itu masuk semua sekali tu. Semua sekali, macam-macam benda. Rasa macam bermanfaat kan? Apa yang patut kita cerita? Orang Islam. Surah 4 ni orang berjaya juga. Jadi ni termasuk zakat lah ni. Ni solat. Nampak dia kena khusyuk, dia kena hindarkan semua bentuk apa? Halang-halangan dia. Laibun, lahun, mainan-mainan, isu-isu yang tak payahlah dah ditinggalkan dah. Dah senja pun. Contohnya. Saya pun sama je. Saya dah 40. Tak betul kan? Tak, kadang-kadang kan kita tengok sibuk lagi dengan isu badmintonnya. Sibuk lagi dengan isu sukannya. Kenapa ni? Nak ke mana hidup ni sebenarnya? Hobi kan? Hobi itu masalahnya. Sebab itulah hobi ni maksudnya apa? Kalau kita faham maksud hobi dalam bahasa Arab, apa dia hobi? Cinta. Nabi kata apa? Kamu bersama dengan perkara yang kamu suka nanti ke akhirat. Jadi kalau hobi dia itu, nanti dia akan cari dah raket tu untuk bagi syafaat kat dia nanti. Faham? Selingan. Tak, Nabi apa dia? Tadi kan wal asri kan? Allah sumpah demi apa makna asri? Waktu asar, waktu yang paling singkat. Kita ni semua masa sentiasa suntuk. Walaupun dia umur dia muda, sebenarnya masa dia suntuk. Apatah lagi yang dah tua. Tiba-tiba dia kata saya nak. Kita kena beri masa juga untuk ya ke? Apa faedahnya? Boleh fikir tak dengan bijaksana? Boleh tak dia sia-siakan kalau dah dia tahu masa ni macam mana? Boleh tak dia ambil nanti kan? Sebab kat akhirat ni masa dia tak cukup dah pun. Dia sendiri akan cari, ya Allah berilah aku masa hidup seminit je kat dunia. Kan? Tiba-tiba dia kata dia boleh ambil setengah jam badminton. Sebab nanti kat akhirat dia akan minta seminit je, sesaat je pun kalau boleh hidup tolonglah. Tiba-tiba setengah jam badminton je. Boleh je. Patut tak? Tunggu nanti dia akan rasa menyesal. Lepas mati. Ini patutnya tak ada masa kita nak ni lagi. Tengoklah apa berlaku sekarang. Banyak Quran pun tak tahu lagi contohnya. Zikir pun kita nak istighfar, nak bangun, nak petang lagi. Banyak sangat ni masa terbuang sebenarnya. Kan? Baiklah kita duduk, jom saya nak belajar Quran supaya saya boleh ajar orang lain. Saya mati pun orang tu ajar Quran, saya dapat juga. Itu yang orang pandai. Patutnya jadi macam tu. Kita nak ajar Quran ni. Ni terbaik. Jadi surah apa tadi? 4. Sebab tu Allah kata orang yang biasanya dia manfaatkan masa dia dengan lisan dia 3 benda. Cuba tengok surah 4 1 1 4 4 1 1 4. Tak habis kita ni. Warka'um. Just kita habiskan terus. 12 dah.
Kalau kita kira masa kita sebenarnya kan, kalau kita kira lah, umur saya 40 tahun, kita belajar Quran ni, umur saya dulu sampai umur 29 tahun saya tak belajar Quran. Saya belajar umur 29. Umur saya tak ada dengan Quran, dengan umur saya ada dengan Quran, mana lagi lama? Tak ada dengan Quran. Cuba bayangkan. Kan? Nanti kita nak jawab apa ni? Sebab tu hidup kita sangat singkat. Rupanya lebih banyak kita benda yang kita tak ada faedah untuk kita berbanding dengan faedah ni. Sebab tu pentingnya amalan ni biar amalan yang, kalau kita nak solat, berapa minit kita solat? Khusyuk. Kalau kita kira kita solat je lah, berapa banyak kita solat sehari? Solat sunat lah. Solat wajib memang wajib buat. Solat sunat berapa banyak buat? Berapa banyak? Rawatib kalau semua buat 12. Tahajud 11. Berapa dah? 20. Okey lah. Setiap hari ke? Dalam sehari tu ada 24 jam kan? Okey, kira pula 24 jam tu berapa pula? Daripada 24 jam, berapa persen kita ambil daripada 24 jam tu untuk solat tu? Sikit je kot, mungkin berapa? 20% je kot. Kan? Itu belum kira lagi. Okey, khusyuk pula. Khusyuk dia macam mana? Khusyuk macam mana pula? Nampak tak? Sebab tu Allah bagi satu jalan lagi. Apa dia? Jalan apa? Ya, ni. Ini jalan terbaik. Sebab apa? Ini dia ada MLM. Solat sendiri peribadi kan, kita tak mampu buat dengan khusyuk kita, kadang-kadang tak ke mana. Apa dia Allah bagi? Ni lah yang besar amalan ni. Zakat, sedekah, bantu, ajak orang, ilmu, sampaikan ilmu. Sedekah ni ada dulu, sedekah ilmu pun ada sedekah juga. Ni saya sedang bersedekah, tapi ni sedekah ilmu tak nak lah, kita juga kena sama-sama bagi. Ya, yang terbaik sebab tu sedekah apa dia? Harta, tu terbaik. Jadi cuba tengok ayat tu. Allah kata apa? La khaira fi kasirim min najwahum. Najwa ni maknanya apa? Pertama, la khaira. La khaira ni maknanya tiada. Kita kena faham ni. La khairun ke la khaira? La khairun ke la khaira? La khairun ke la khaira? Apa beza? Kalau la khairun maknanya apa? Tak ada kebaikan waktu ni. Mungkin nanti ada kebaikan. Tak ada kebaikan cara ni, tapi mungkin ada nanti satu masa. Tapi bila kata la khaira, tak ada tanwin, maknanya apa? Nama dia nafi lil jins. Apa saja bentuk kebaikan yang cuba didakwa oleh manusia, semua tak ada kebaikan. Dakwalah macam mana pun, ini baik, itu hanyalah dakwaan semata-mata, kosong. Allah nak letakkan kebaikan ni, lepas tu ada 3 kebaikan, ini saja. Selain dakwaan ini, tak ada kebaikan. Apa dia? Jadi Allah kata, la khaira fi kathirin min najwa. Apa ni? Najwa mana? Sembang-sembang. Najwa ni maknanya bisikan. Bukan bisikan sebenarnya, iaitu perbualan di antara satu pihak ataupun sekelompok pihak, kan, yang khusus untuk pihak dia saja dan tidak digengari oleh pihak yang lain. Itu namanya najwa. Contoh kat sini kita ni, saya sembang dengan Haji Adam kat meja makan, saya sedang najwa dengan Haji Adam. Orang lain duduk kat sana, itu nama dia Sekarang ni saya ni apa ni? Ni khutbah. Khutbah, faham? Sampai, faham? Tu beza dia. Najwa ni maknanya saya sembang. Macam dosa nanti kita makan tu, kita sekarang sedang najwa. Jadi selama ni kita najwa, ada kebaikan tak? Faham? Nanti Puan Syah lepas kelas duduk belakang kan, najwa juga tu. Najwa sama dia. Cuba fikir, kita ni sebenarnya najwa ni ada kebaikan tak? Kat mana kebaikan? 3 ni je Allah beritahu. Apa dia? WhatsApp pula. WhatsApp najwa tak? WhatsApp kan ada grup-grup kan? Itu najwa sama grup lah. Grup WhatsApp ni apa dia? Grup Bukit Jana kan? Grup sembang-sembang dalam tu. Grup ni kan? Itulah dia. Itu semua najwa nama dia. FFP ada najwa, ada juga. Itu najwa, bisikan yang sama kelompok dia saja. Jadi Allah kata, apa semua yang kita sembang tu sebenarnya Allah mula dengan apa? Nafi dulu. Tak ada kebaikan sikit pun. Lepas tu Allah bagi garisan. Apa dia?
kecuali apa? Man amara bi sadaqah. Nampak? Sembang-sembang dia berkaitan dengan ajak orang sedekah. Bukan mudah ni. Mudah ke? Sangat susah. Susah kan? Potong steam pula dia ni, tiba-tiba ajak sedekah. Orang ajak pergi piknik. Pergi piknik nak sedekah untuk diri sendiri, tiba-tiba dia ajak untuk pergi rugikan pula bagi orang lain. Woi. Nampak tak? Ni ujian ni. Selama ni kita buat macam mana? Ini satu. Kedua, au ma'ruf. Apa mana ma'ruf? Apa tu? Ma'ruf ni umum, dia banyak lah. Ma'ruf ni segala benda yang fitrah, kebaikan yang berunsur fitrah. Pertama, ajak orang apa? Tuhan kita Allah, jangan syirikkan Allah. Betul? Muhammad tu Rasul kita, ikut dia. Lagi? Jangan buat keburukan dengan orang lain, jangan dahaka ibu bapa, tu ma'ruf. Tu yang ketiga. Lagi? Jangan buat dosa sama manusia, jangan umpat dia, jangan rendahkan dia, jangan cerita pasal dia. Cerita pasal dia yang dia tak suka, tu nama dia umpat. Tu ma'ruf. Kita ajak semua supaya stop. Tapi selama ni kita ajak ma'ruf tak? Ke kita menyambung lawan ma'ruf apa dia? Ke kita selama ni bersembang tu menyambung kemungkaran? Cuba fikirkan. Kan? Kita datang, orang tu tengah cakap pasal si fulan, kita pun datang, oh aku pun tahu, kita sedang ajak ma'ruf ke ataupun menambah sambung kemungkaran? Itu ujian juga. Senang tak nak buat tu? Nanti orang tak nak kawan dengan kita pula dah, kan? Ini nampak, ni kebaikan. Selama ni kita kat mana? Banyak tak dosa? Oi, sangat banyak lah mana itu. Dosa perasan dengan dosa tak perasan, sangatlah banyak. Kemudian yang ketiga apa? Au islahim bainan. Dan ajak manusia untuk apa? Islah ni, islah ada berapa? Islah ada kategori islah. Islah dari sudut ilmu, pengetahuan dia. Islah dari sudut tu. Dan islah dari sudut keperluan, harta. Itu satu. Tu islah individu. Islah individu lah tu. Islah individu kesendirian lah. Apa dia? Ilmu, lagi keperluan hidup lah kita kata, harta lah kita kata. Lagi islah selain individu apa lawan dia? Jama'i ataupun pihak, dua pihak. Jama'i lah ni, dua pihak atau lebih kan. Apa dia? Kalau pihak tu bergaduh, itu maksud dia. Faham? Selama ni islah ni orang ingat ni je, tunggu orang gaduh, okey kita islah lah. Bukan. Islah belum, tak boleh tunggu orang gaduh. Faham? Orang tu tak ada ilmu, kan? Tak tahu Quran. Kita buat apa? Bawa dia, jom datang Baitul Quran, belajar Quran supaya dia pandai. Islah apa tu? Ilmu dia supaya dia kenal Tuhan, supaya kalau dia tak ada harta pun dia mati, dia selamat. Itu islah harta. Orang tu miskin kan, kita bimbang dia, akhirnya dia buat apa? Dia pula cela Tuhan. Betul tak? Dengan kesusahan dia menyebabkan dia bertambah kufur kan. Kita kena buat apa? Kita bantu dia, keperluan dia, supaya dia hidup dia boleh lega sikit, bebaskan dia daripada kesepitan tu, supaya dia rasa datangnya ada orang yang masih ambil berat kat dia. Satu. Yang kedua, jangan biar dia bergantung dengan kita pula. Faham tak? Dia membesarkan orang yang bantu dia, bukan membesarkan Allah yang hantar orang tu bantu dia. Cara dia kena buat apa? Islah ilmu juga. Sebab tu ilmu nombor satu. Walau macam mana pun harta ni takkan cukup. Ramai orang dia islah harta je. Saya dulu pernah dekat KL kan, rumah yatim kan. Ramai rumah yatim ni macam cendawan tumbuh sebenarnya. Sebab ramai orang yang kaya-kaya ni kan. Buka je lah. Buka. Apa jadi? Akhlak sangat buruk. Sekawan sekolah ni tak payah cakap lah. Sangat buruk dengan merokok dan sebagainya. Bertimbun-timbun beras sampai jadi pembaziran. Tapi ilmu ada tak? Teruk. Sebab orang tak nampak kan.
Dia nampak bagi itu je. Tak, sebenarnya yang lebih mahal apa dia? Allah kata Allah nak kebaikan, Allah bagi harta ke bagi ilmu? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Allah kata tak ada harta pun tapi ada ilmu, dia selamat ke akhirat. Ramai orang ada harta tapi tak ada ilmu, akhirnya apa? Harta jadi beban dekat akhirat nanti. Lagi susah dia. Faham? Pemuda Al-Kahfi daripada ada harta, kerana harta tu halang dia, dia lari, ditinggalkan, dia masuk gua dan akhirnya hidup dia selamat sampai bila-bila. Sebab tu kita jangan tertipu dengan cara hari ni. Cara hari ni, cara dia, tanda dia bantu ni, bagi benda tu, material. Sedangkan nampak sedekah, atas nama je sedekah, tapi rupanya mengajak kepada pemikiran materialistik juga. Betul tak? Tengok ajak anak-anak ni baca Quran ni, tak ramai tak sanggup sumbang untuk tu? Kurang. Tapi kalau nak bagi ini laju je semua sampai bertimbun-timbun kan. Nak bagi material memang mudah je. Tapi nak bagi kat macam ni ilmu, bukan senang. Susah. Sebab tu kita nampak benda ni kita kena buat. Tu nama dia. Jadi tak ada kebaikan melainkan inilah dia. Apa dia? Ajak manusia ni apa? Nak sembang dia, sembang ajak sedekah, bantu orang. Sembang ajak benda makruf. Sembang ajak untuk baiki islah pada manusia, sama manusia. Ini dia. Jadi kemudian yang terakhir, ini merangkumi kepada semua makna. Warka'u ma'ar. Apa maksud dia? Kenapa Allah kata warka'u? Apa maksud arka'u kat sini? Tafsiran dia? Maksud dia solat juga. Maksud dia solat juga. Tapi kenapa Allah tak guna was-solatu? Wa aqimus solah ma'ar rakiin ma'a as-solah lah kan. Kenapa? Allah kata bersolatlah bersama orang-orang yang solat, tapi Allah kata rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sebab satu, orang Yahudi dia tak ada rukuk dalam solat. Itu pertama. Dan yang kedua, antara pergerakan solat yang paling utama adalah rukuk. Sebab apa? Sebab rukuk membataskan antara rakaat lain ke rakaat yang lain. Betul tak? Kalau kita masbuk kan, bila masbuk kita dah selepas dia bangun rukuk, nampak tak? Itu rukuk ni dia punya pemisah di antara satu rakaat lain. Itu sebab, dan rukuk ni adalah hanya orang Islam je solat di rukuk ni. Jadi orang Islam pertama dia ada rukuk kan. Sebab tu haram rukuk kepada manusia. Sebab tu kalau nak salam, nak cuci tangan boleh, tapi jangan sampai kadang-kadang kan kita tengok, kita bimbang. Tapi mudah-mudahan kerana kejahilan Allah maafkan. Tak boleh ni raja ke datang ke ni sampai cium je ni. Hanya kepada siapa? Allah. Sebab tu kita kena banyak istighfar. Kita kena buat tak? Tak boleh. Sikit macam ni selesai. Itulah dia. Sebab kena tengoklah, jangan melampau kepada manusia. Ada hadis Nabi pernah kata, Nabi sampai datang, Nabi sahabat semua berdiri, Nabi kata duduk, tak payah berdiri bila aku sampai. Punya Nabi nak jaga supaya orang tak kultuskan dia. Itu Nabi. Tiba-tiba ada manusia yang bukan Nabi, dia biar je orang buat, akhirnya orang kultuskan dia. Boleh tak? Orang yang bijak sepatutnya dia akan jaga, dia akan cakap. Saya pun macam tu akan cakap kalau murid saya berlebih sangat. Memang kita kena cakap. Faham tujuan dia? Sebab kita tahu lautan dosa kita sendiri. Kan? Kehinaan kita sendiri kita tahu. Nak jawab apa depan Allah susah. Sebab tu Umar Al-Khattab, Abu Bakar apa dia? Orang puji dia, dia buat apa? Allahumma la tu'akhizni bima yaqulu, ya Allah janganlah engkau seksa aku sebab ucapan dia. Takutnya dia dengan ucapan orang puji dia, sebenarnya tak betul pun, aku bukan macam tu. Dia takut Allah seksa dia. Wa ghafirli ma la ya'lamu, ampunkanlah aku ni di atas apa yang mereka tak tahu, hakikat aku ni teruk sebenarnya. Wa ja'alni khairam mimma yaqulun, dan jadikanlah aku ni lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Tengok siapa ni? Abu Bakar, ahli syurga pun ingat takut. Tapi hari ini ada manusia biarkan begitu. Tak boleh. Kita kena jaga. Inilah. Jadi rukuk bersama orang maksudnya iaitu solat. Sebab itu ni antara ada 3 pendapat ulama kata. Pertama, solat jemaah bersama dengan orang yang bersolat jemaah ni, hukum dia wajib
kifayah. Rukun pertama wajib kifayah nama dia. Ni pendapat pertama. Wajib kifayah ni apa dia? Sampai dah cukup dia punya tu, so yang lain tak perlu. Itu nama dia wajib kifayah. Kalau tak buat ketika tak cukup, contohnya quorum tak cukup, maka semua berdosa. Tak ada orang jemaah, tak cukup quorum. Jadi wajib kifayah bila ada yang dah buat kan, maka yang lain tu dah, orang kata apa, hilang dia punya kewajipan. Itu pendapat pertama. Yang kedua, sunat muakkadah. Sunat ni berapa dia? Sunat muakkadah. Solat berjemaah ni, hukum solat jemaah lah tajuk dia ni, hukum solat jemaah. Ni untuk lelaki ni. Pertama apa? Wajib kifayah. Kifayah ni maknanya dah ada tak payah. Mudah Tapi wajib sebelum tu. Kalau tak berdosa. Kedua, sunat muakkadah. Muakkadah. Sunat yang sangat dituntut. Sunat tapi sangat dituntut, digalakkan. Dan yang ketiga, fardu ain, wajib. Semua ni ada dia punya dalil-dalil dia. Semua ni ada lah dia punya hujah-hujah dia. Saya tak bagilah, nantilah lain kali kalau mana ada masa. Jadi ingatlah ni 3 hukum pendapat. Pendapat mazhab berbeza-beza lah ni pandangan ni. Okey. Jadi itu maksudnya rukuk. Ya? Ni maksudnya solat fardu lah ni. Solat fardu. Dan yang paling lagi tinggi solat Jumaat lah. Itu lagi lah besar. Jadi itu maksudnya yang pertama tentang solat. Warka'u ma'ar-raki'in ni pertama tentang, dia balik kat sini Warka'u ma'ar-raki'in maknanya berjamaah. Semua buat berjamaah. Ikutlah orang beriman itu yang solat. Jadi Allah suruh pada siapa? Orang Yahudi, ikutlah orang Islam. Ikutlah Nabi Muhammad dan sahabat dia. Sama dengan kita, ikutlah Muhammad dan sahabat dia. Ni yang pertama. Mana yang kedua juga, warka'u ma'ar-raki'in, mana tentang ni zakat juga. Sama-sama bangunkan institusi zakat, institusi solat, sama-sama bangunkan juga. Faham? Sumbang, sama-sama menyumbang untuk itu. Itu maksud dia juga. Sebab apa? Rukuk ni tanda ketundukan. Jadi tanda tunduk kita pertama apa? Bangunkan institusi solat. Yang kedua, bangunkan institusi zakat. Ni dua. Baik, ada soalan? Okey Jadi macam mana cara nak bangun isi solat? Apa kerangka tadi? Utlu ma'u hiya ilayya minal kitab. Itu dia punya kualiti, dia punya apa dia? Di samping solat, gerakan solat kan ajak apa dia? Jangan lupa kepada apa? Punca kepada kekhusyukan dalam solat. Apa dia? Al-Quran. Itu sumber utama dia. Ajak manusia kepada Quran. Ajak orang belajar Quran, belajar baca dia, belajar faham dia, menghayati dia, tadabbur ayat-ayat dia. Itu. Dan kemudian ajak bantu orang ni. Bantu orang-orang yang lemah dari sudut ilmu, dari sudut harta dia, supaya apa? Dia juga jadi apa? Orang yang sama-sama boleh jadi orang yang bangunkan solat. Semua tu. Itulah kerja kita sebenarnya. Ya? Ya, jadi bukti orang tu solat dia berkualiti, solat dia betul, apa dia? Selepas solat dia mesti mudah untuk menyumbang. Tu. Bukti orang tu sedekah dia betul, apa dia? Dia mesti jaga. Itu dia mesti dua-dua ni. Ya. Ya, tanda solat betul tu lah dia. Lepas solat dia tak kena kot, dia bertambah cinta usaha dia untuk bangunkan agama dia. Boleh Jadi
Inilah untuk tang ni. Kalau ada soalan nanti boleh tulis kot Kurma? Bukan kurma najwa, kurma ajwa. Ajwa. Ajwa nama. Ajwa. Okey. Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'alna hadza jama'na jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.